Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Cikgu ucapkan kepada para pelajar sekalian. Ini kita akan sambung lagi latihan dalam modul. Okey, latihan ini adalah berkaitan dengan rujukan buku teks ya. Kalau boleh buka sekali buku teks. Okey, untuk menunjuk suatu persamaan kuadratik. Okey, rujukannya muka surat 17. Okey, apakah kaitan antara punca suatu persamaan kuadratik dengan kedudukan punca-punca berkenaan? Okey, ada siapa-siapa lagi ke yang nak masuk tu? Okey, sekarang untuk menentukan punca persamaan kuadratik ni, okey, dia ada beberapa cara tau. Okey, cara yang pertama dengan cara menggantikan nilai. Okey, soalan nombor 9, tentukan sama ada nilai x yang diberi adalah punca bagi persamaan kuadratik. Okey, sama ada ya atau tidak. Okey, caranya ialah, okey, ada persamaan diberi dan dia akan beri nilai X tersebut. Okey, apa perlu pelajar buat? Ya. Kena tengok modul lah. Apa cikgu tak faham? Kena memang buka modul lah, buka modul. Lepas tu cikgu juga akan rujuk buku teks jugalah. Kalau perlu rujukan buku teks, cikgu akan bagi tahu. Okey, sekarang ni fokus kepada modul latihan nombor 9 ni. Okey. Jalan kerja ni cikgu akan terangkan. Okey, dia macam mana tau. Okey, cikgu tulis semula Sebenarnya kamu boleh salin bersama-sama dengan cikgu. Okey, dia bagi 2x kuasa 2 tambah x tolak 6 sama dengan sifar. Okey, dia kata x sama dengan negatif 2. Jadi kamu kena gantikan. Masukkan. Ni okey, sama dengan sifar. Ni. Digantikan. Okey, sekarang ni ini persamaan sebelah kiri. Ini persamaan sebelah kanan. Yang sifar ni sebelah kanan, ikut tangan Okey, jadi kita selesaikan. Ada kuasa 2. Ada kuasa 2. Okey, negatif 2 kuasa 2, 4. 4 darab 2 berapa? 8. Positif dengan negatif, negatif. Tolak 6 sama dengan sifar. 8 tolak 2, 6. 6 tolak 6, sifar. Okey, sekarang kita nak tentukan nilai tu. Okey, kita kena lihat perbezaan nilai tu. Adakah nilainya sama ataupun tidak. Okey, jika nilai dia sama, maknanya sama. Okay, kita buat kesimpulan dia sama. Bermakna x sama dengan negatif 2 ialah punca bagi 2x kuasa 2 tambah 2 tolak 6. Maksudnya ini pernyataan dia. Ini kena tulis. Bila dia sama, dia punca. Kalau dia tidak sama, okay, nilai sebelah kiri dengan sebelah kanan tidak sama, dia bukan punca. Okey, itu cara nak tentukan. Okey. Lepas tu yang B kan. B tu bila x sama dengan 2. Okey, cara yang sama. Kamu gantikan. Okey, tulis. Okey, persamaan. Okey, masukkan nilai x sama dengan 2. 6 darab 2, 12. 12 tambah 2, 14. Okey, 14 dengan 2 tak sama tak? Okey, kalau tak sama, kamu kena buat simbol macam ni. Tidak sama. Okey, maksudnya tidak sama. Okey, jadi pernyataan dia, ini pernyataan dia. Okey, bila tidak sama, maknanya x sama dengan 2 ni bukan punca bagi 6x kuasa 2 tambah x sama dengan 2. Okey, soalan C. Bila x sama dengan 3. Okey, ulang langkah yang sama, kena gantikan juga.
Okey, boleh tak cikgu padam yang A ni? Cikgu nak padam yang A ni boleh tak dalam kerja A ni? Okey ya? Boleh ya? Okey, yang C tu sekarang X sama dengan 3. Tiga kuasa 2, 9. 9 darab 2, 18. 3 darab 3, 9. Okey, negatif 9 dengan negatif 9, negatif 18. Okey, nilai sama. Nilai persamaan kiri dengan kanan sama. Maka pernyataan dia X sama dengan 3 ialah punca bagi 2X kuasa 2 tolak 3X tolak 9. Okey, itu cara dia. Okey, kalau kamu sudah salin, bagi tahu kat cikgu. Cikgu nak teruskan ke bahagian seterusnya, latihan nombor 10. Okey, boleh cikgu teruskan soalan nombor 10? Boleh pelajar respon? Okey. Okey, selesaikan setiap persamaan kualitatif berikut dengan kaedah perfaktoran. Okey, cikgu nak jelaskan dalam kerja macam mana boleh dapat nilai X sama dengan sifar. Cikgu nak terangkan satu persatu macam mana boleh dapat jawapan tu. Okey, kamu tengok, perhatikan ini dalam kerja ni terlalu ringkas. Okey. 2x okey, ni contoh tak payahlah. Contoh tak payah. Okey, yang A tu. Okey, 3x kuasa 2 sama dengan 27x. Okey, pelajar kena ingat ya, persamaan, bila persamaan kuadratik kita sentiasa kena kena rujuk ni. Mesti bentuk persamaan yang macam ni. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan sifar. Okey, keadaan soalan ni, A ni kan dia tidak memenuhi syarat lagi tau. Macam ni. Jadi kita kena ubah dia, ubah soal. So caranya macam mana? Okey, 3x kuasa 2, kamu kena pindahkan ni. Pindahkan. Okey, dia jadi tolak 27 sama dengan sifar. Okey, kemudian kamu nak faktorkan ni. Okey, dia ada dua cara. Satu cara kena tunjukkan secara bertulis lah kan. Satu lagi guna kalkulator. Okey, cikgu ada hantar video cara gunakan kalkulator. Okey, maksudnya pelajar kena tahu dua-dua cara. Okey, kalau untuk bertulis, maknanya kamu kena kuasai tau kemahiran pemfaktoran. Kalau kamu masih lagi tak dapat kuasai dengan baik, kamu tak tahu cara nak selesaikan. Walaupun boleh guna kalkulator, tapi bila kaedah secara bertulis macam ni kan, bila kata dalam soalan dia bagi ruang kosong ni.
Jadi pelajar kena tunjukkan jalan kerja. Kalau pelajar tak tahu cara pengfaktoran, sebab ini telah belajar semasa tingkatan 1, 2 dengan 3 masa belajar tentang algebra. Okey, kamu tak boleh nak buat. Okey, jadi sekarang cikgu kena tunjukkan. Kalau kertas 1, okey, penggunaan kalkulator membantu okey, sebab dia jawapan dia aneka pilihan. Okey, so sekarang ni apa nak kena buat ni? Kamu kena faktorkan guna kaedah pengfaktoran. Okey, kita keluarkan 3. So dia akan jadi x kuasa 2 tolak 9 sama dengan sifar. Okey, so 3, so x okey, so lepas tu kita dah boleh jadikan dia, nanti dia cikgu tengok soalan ni. Dia jadi ada 27x. Oh, ada 27x. Sekejap cikgu tak perasan pula. Okey, sekarang ni kita nak kena faktorkan, keluarkan 3x. Dia akan jadi x tolak 9 sama dengan sifar. Okey, lepas tu persamaan tu akan jadi macam ni. 3x sama dengan 0. Okey, dan dia buat dua bahagian kan? So, x tolak 9 sama dengan sifar. Kita kena cek nilai x tu. So, x sama dengan 0 bagi 3. X sama dengan sifar. Satu lagi. Okay, x sama dengan 9. So, maksudnya nilai x tu, okay, mencari punca. Ni mencari punca tau. Mencari punca maknanya kita cari nilai x tu. Jadi, nilai x ni ada sifar dan nilai x satu lagi ada 9. So, jawapan dia x sama dengan sifar atau x sama dengan 9 atau x sama dengan 9. Itu jawapan dia. Okey, B. Okey, macam mana dia boleh dapat jawapan X2 dengan X4 ni? Okey, pemfaktoran ni ada banyak cara tau. Okey, jenis ni tak sama dengan jenis yang B tu. Okey? Okey, dia ada kaedah dia. Okey, kaedah dia macam ni. Ini cara nak dapat jawapan Okey, ini X. Okey, ini untuk nilai X kuasa 2. Sekarang ni, okey, kamu tengok dekat dia punya persamaan ni, tengok dia punya nilai C ni. Nilai dekat hujung kali ni. Okey, nombornya nombor 8 kan. Jadi, kita nak kena masukkan apakah faktor yang berkemungkinan. Okey, yang berkemungkinan supaya bila kita dapat hasil tambah dengan tolak dapat 6, hasil darab dapat 8. Okey, 8 ni kan maksudnya untuk menghasilkan 8, hasil darab dia melibatkan 1 darab 8, 2 darab 4. Ini adalah kombinasi nombor lah. Jadi sekarang ni kamu kena pilih yang logik. Antara 1 dengan 8 ataupun 2 dengan 4, yang mana boleh menghasilkan nombor 6. Sama ada tambah atau tolak. Siapa boleh bagi tahu jawapan? Kak cikgu. Yang mana? Yang logik. Nak ambil 1 darab 8 ke 2 darab 4? 2 darab 4. Okey, ini yang logik. Okey, 2 darab 4 kan? Okey, sekarang ni kita akan masukkan 2 dengan 4 dekat dalam kotak ni. Okey, untuk X kuasa 2 ni, okey, kamu kena pisahkan dia. Okey. Sekarang ni masuk 2. Okey, dia akan ada 2 baris lah. Okey, 2 baris. Okey, 2, 4. Kalau sini 2, dia tak kisah letak 4 ke bawah, 2 ke atas, dia tak kisah. Tapi yang syarat dia, kalau sini 2, sini 4, tempat ni kena sama dekat kolom yang ketiga ni. So, 2, 4 dia akan sama juga. Okey, kemudian, okey, dekat ruangan ini adalah bahagian untuk hasil tambah tau. Hasil tambah atau tolak untuk menghasilkan nombor ni. 6 ni. Dekat bahagian ini, kolom yang ketiga ni, ini menunjukkan hasil darab. Hasil darab untuk menghasilkan 8. Okey. So, sekarang ni,
okey, dekat bahagian tengah-tengah ni, tepi sini kan, tepi dekat X ni, ruangan kolom X ni letakkan darab. Okey, so kita akan test dulu. So X darab X kuasa 2. Okey, kita dapat kan X kuasa 2. Okey, sekarang abaikan tanda positif dengan negatif ni. Okey, untuk bahagian 6 ni kita akan buat cara darab silang tau. So maksudnya, okey, X 4 darab X adalah 4X. X darab 2, tengok anak panah X darab 2 ialah 2X. Okey, 4 darab 2 ialah 8. Okey, sekarang ni fokus dekat nombor je dulu. Okey, kemudian kita check balik. Macam mana 4X dengan 2X ni menghasilkan negatif 6. Dekat sini baru kita fikirkan tanda negatif positif tu. Macam mana antara 4 dengan 2 ni dia boleh menghasilkan negatif 6. Okey, maksudnya kita nak ambil dah sebutan 6X lah. Okey, logik dia untuk menghasilkan negatif 6, dia mesti negatif 4 dengan negatif 2. Negatif 4X tolak negatif 2X dapat menghasilkan negatif 6X. Jadi, kamu punya jawapan tu, tanda negatif tu letak dekat sini. Negatif 4, negatif 2. Sebab bila kita darab, kita akan dapat balik sebutan ni. Negatif 4 darab X, negatif 4X. X darab negatif 2, negatif 2. So bila negatif 4X tolak 2X adalah negatif 6X. Jadi, kita punya tanda tu dah tetapkan betul. Jadi, kedudukan tanda tu mesti sama. Kalau sini negatif, ini akan negatif. Negatif 4, sini pun tanda negatif juga. Okey, betul tak? Dapat positif. Negatif 2 darab negatif 4 dapat positif 8. So, maksudnya kita punya nombor tu dan kita punya tanda tu kita dah tentukan dengan betul. Okey, jadi jawapan kamu untuk pemfaktoran dia adalah, tengok dekat sini. So, X, tengok. X tolak 2. X tolak 4. Tengok kepada anak panah tu. Okey. So, sekarang ni kita akan dapat ni tau. Ni. Okey. So, dekat sini nanti baru kita boleh buat persamaan ni. So, X tolak 2 sama dengan sifar. Okey. Lalu cikgu tambah perkataan dan. Dan X tolak 4 sama dengan sifar. Maka X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Okey, so kesimpulan dia, nilai dia X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Itu nilai punca dia. Okey, cara dia memang agak panjang tapi tak ada pilihan sebab ini je cara dia. Ini tanpa guna kalkulator. Kalau guna kalkulator dia akan lebih pendek. Okey, jadi tapi cikgu kena ajar juga secara manual lah, kena tunjukkan. Okey, cikgu ambil masa lah. Yang ini, ruangan ni kan, kamu boleh ambil dekat satu bahagian yang lain. Yang penting kalau sebenarnya ruangan yang kecil ni sebenarnya kan, ni tak cukup ni. Kamu hanya perlu masukkan yang kat sini je. Daripada sini, masukkan dekat dalam ni. Ruangan kosong ni ambil dekat sini. So, maksudnya X tolak, daripada sini ambil. Masuk dekat dalam ruangan ni. Ini hanya kaedah saja. Okey, lepas tu bahagian C ni. Satu lagi. X kuasa 2 tambah 7 tolak tambah. Okey, tambah 7X tolak 18 sama dengan sifar. Okey, cara yang sama macam yang B ni. Okey, tengok dekat 18. Okey, kita keluarkan faktor dia. Okey, 1 darab 18. Berapa lagi? 2 darab 9. 3 darab 6. Okey, ini kemungkinan kombinasi nombor Okey, kemudian kita nak pilih
Yang mana nampak lebih sesuai untuk kita dapat supaya bila pasangan antara dua nombor ni menghasilkan 7. Okey, kita nampak bahawa yang logiknya adalah 2 dan 9. 2 darab 9 sebab 9 tolak 2 dapat 7. Okey, ataupun sebaliknya pun memang akan ada kaitan dengan 9 dengan 2. Okey, so lepas tu banner kurungan. Banner kolom masukkan 2 dan 9. Okey, cik kata-kata ini melibatkan hasil darab ni hasil darab, ini tambah atau tolak tadi. Okey. Okey, ini kita buat kaedah darab silang. Okey, X darab X, X kuasa 2. Okey, X darab 9, 9X. X darab 2, 2X. 2 darab 9, 18. Okey, sekarang ni dia nak menghasilkan 7X tau. Bermakna 7 dia positif kan? Positif. Bermakna 9 tolak 2. 9 tolak 2 dapat 7. 9 tolak 2. 9 tolak 2 positif kan? Jadi maknanya 9 ni sepatutnya ditanda positif. Positif 9, negatif 2. So, sini negatif, sini positif juga. So, bila negatif 2 darab positif 9 dapat negatif 18. Okey, jadi kita dah tentukan faktor dia, nombor tu betul dan tanda pun betul. Maka dia akan jadi X tambah 9, X tolak 2. Okey, bila dah dapat ni, barulah dia akan membentuk persamaan ni. X tambah 9 sama dengan sifar. Jadi X sama dengan negatif 9. Satu lagi, X tolak 2 sama dengan sifar. X sama dengan 2. Okey, maka nilai punca X tu ialah X sama dengan negatif 9 ataupun 2. Okey, tu cara dia. So, maksudnya kaedah ni, kita dah boleh buat jalan kerja dah ni. X tambah 9, X tolak 2 sama dengan sifar. So, kita pecahkan dua bahagian. So, kita akan dapat nilai X tu. Okey, boleh faham tak? Boleh, okey. So, ada tak modul tu? Kamu salin tak? Ke modul tak ada? Ya, kena salin. Okey. Cikgu teruskan lagi. Okey, ada dua lagi soalan. Oh, banyaknya. Ada 4 lagi soalan. 4 lagi soalan. Okey, kaedah dia pun sama juga sebenarnya. Kaedah dia sama juga. Okey, wajar salin dulu. Cuma cikgu nak simplifykan kalau untuk yang E ni, okey, kita kena hilangkan bentuk kurungan, bentuk pecahan tu. Okey, dia akan hilang dia akan hilang sebab tu dia akan jadi negatif 8X. Dekat sini. Lepas tu, persamaan tu dia akan pindah. Dia akan kena perlu buat persamaan sama dengan sifar. So, 12S kuasa 2 tambah 8S tolak 15 sama dengan sifar. Okey, kemudian baru dia akan faktolkan. Okey, dapat 6S tolak 5 dan 2S tambah 3. Sampai dapat nilai X tu sama dengan 5 per 6 dan X tu 3 per 2. Siapa tu yang nak masuk tu?
Okey, lepas tu yang F. Oh, siapa tu? Okey, cikgu nak scroll ke atas sikit. Okey, F ni, okey. Macam mana boleh dapat jawapan ni? Kena buka kurungan. Cara kembangkan. So, nanti dapat jawapan S kuasa 2 tambah 4S tolak 12. Okey, yang persamaan ni semua ni pun nanti kena bawa ke persamaan ke sebelah kiri untuk jadikan sama dengan sifar. Okey, lepas tu selesaikan. Okey, cari persamaan yang sama. Sebutan S dengan nombor ni dia ada penyelesaian dia. Dan pelajar akan dapat jalan kerja yang kedua ni. S kuasa 2 tambah 6S tolak 27. Lepas tu faktorkan macam cara cikgu cakap tadi. Gunakan kurungan. So nanti akan dapat S tambah 9 S tolak 3. Dan akhirnya dapatkan punca. So X sama dengan negatif 9 dan X sama dengan 3. Okay, cikgu harap kamu ingat lagi cara untuk kembangkan. Kamu ingat ke tak ingat cara nak kembangkan? Sama juga dengan G. Anak pandai ni ingat tak cara nak kembangkan? Darab. Ni X darab X kuasa 2. S darab positif 5 positif. Yang ni dia tak tunjuk tau. Ni dia tunjuk jawapan yang akhir tu. Macam contoh cikgu tunjuk kat sini So dia akan kembang. So X kuasa 2 tambah 5X. Okay, lepas tu negatif 4X. Negatif 4 darab X, negatif 4X. Negatif 4 darab positif 5, negatif 20 tau. Okay, lepas tu S kuasa 2 positif dengan negatif 5 tolak 4 1. So kalau 1 tak perlu ada tunjukkan 1. So jadikan dia X lah. So tolak 20. Okey, yang ini bawa turun lah. Bawa sekali. So negatif X tolak 16 sama dengan sifar. Okey, lepas tu kalau ada persamaan X yang perlu diselesaikan dan nombor kena selesaikan lagi. So X kuasa 2 apa lagi ya? Okey, positif X dengan negatif X dia mati tau. Dia dah mati. Positif negatif dah hilang, kosong. So negatif 20, negatif 16 dapat negatif 36 sama dengan sifar. Sebab tu dapat jawapan ni. Lepas tu baru faktorkan. Okey, macam mana faktorkan ni? Dia sebenarnya daripada macam ni. X kuasa 2 tolak 36 ni 6 kuasa 2. Okey, jenis perfaktoran kuasa adalah X tambah 6 X tolak 6 sama dengan sifar. Baru dapat ni. Lepas tu barulah dapat buat persamaan sama dengan sifar untuk kiri dengan kanan untuk kedua-dua bahagian ni. Nanti kita dapat X sama dengan 6 dan X sama dengan negatif 6. So nilai punca bagi persamaan kuadratik ni ialah X sama dengan negatif 6 atau kalau punca kita sebut atau salah satu. Negatif 6 atau 6. Okay, kalau pelajar nak salin, boleh salin sekarang. Okay, cikgu nak tunjukkan macam mana kegunaan kalkulator tau. Okay. Ada kalkulator bersama kamu tak sekarang? Boleh keluarkan. Kalkulator sama tak dengan kalkulator cikgu yang jenis Casio? Yang sama dengan tutorial yang cikgu nak tunjukkan.
Boleh tak pelajar tolong respon dekat cikgu? Cikgu tanya ni, kamu ada kalkulator tak? Okey, dia kalau bukan Casio tu, cikgu tak tahu macam mana. Kamu kena cuba-cuba tahu cara untuk guna tu. Okey, yang jenis Casio tu boleh guna tutorial yang cikgu hantar tu. Berapa orang dalam yang join kelas cikgu ni yang ada kalkulator yang sama dengan cikgu, jadi Casio tu boleh tak respon dekat cikgu? Zulaika, yang lain ada tak lagi? Saya pada Zulaika. Zulaika seorang saja ke? Yelah, cikgu tanya ni, cikgu nak tahu. Kalau kamu diam aja, mana cikgu tahu? Zulaika, kalkulator ada bersama dengan kamu sekarang? Kamu buka, boleh buka tak video tu dulu? Tolong buka. Boleh tak cuba? Cikgu nak kamu cuba sekarang ni. Sekarang ni dia ada kaitan dengan latihan yang cikgu tunjukkan ni. Okey, cikgu nak matlamat hari ni yang ada kalkulator lah. Yang ada kalkulator boleh jawab. Okey, cuba tak buka dulu. Tengok sekejap. Nanti kita nak cuba jawab kita nak buat latihan sikit. Kita nak ambil latihan dekat dalam ni. Kita nak buat ni. Kita nak cari nilai guna kalkulator, nak dapatkan nilai X ni. Maksudnya secara manual pengiraan kamu tahu, guna kalkulator pun kamu tahu. Ya. Sama kan dengan cikgu? Cikgu punya FX 570MS. Dia function dia sama, dia ada tak function yang sama dekat kalkulator tu? Sama tak dengan cikgu? Dia tak keluar ke apa yang cikgu apa yang arahan cikgu tunjukkan tu? Susah juga sebab kalau kalkulator untuk tingkatan maths untuk tingkatan 4 dengan 5, yang inilah kalkulator yang cikgu pakai. Kalau guna tingkatan 1, 2, 3 pun boleh sebab dia punya fungsi tu sesuai dengan SPM. Tapi kalau kalkulator lain pun, selagi dia ada fungsi dia, tak ada masalah. Cikgu tak ingat. Kamu kena cuba. Cikgu harap semua orang yang ada kalkulator, kamu kena cuba tau. Sebab memang boleh dapat guna guna kalkulator untuk cari nilai X tu. Okey. Tak apa, cikgu teruskan lagi ya. Sekarang kita nak tengok kepada lakaran graf. Sebab kalau cikgu nak tunjuk guna kalkulator dekat skrin ni pun tak boleh nampak kan macam mana cikgu nak tekan. Okey. So nanti kalau ada masalah nanti boleh bagi tahu kat cikgu lah. Okey, tengok kepada lakaran graf. Buku teks ada tak bersama dengan kamu? Okey, lakaran graf rujuk kepada dalam buku teks. Okey, muka surat 23. Okey, macam mana nak lakarkan graf? Maksudnya dia bagi persamaan tau. Dia bagi persamaan saja. Okey, jadi kan pelajar kena lukis graf macam ni. Macam cara dia. Okey, dia ada langkah-langkah dia. Okey, yang pertama, ciri-ciri graf yang perlu ditunjukkan semasa melakar graf. Okey, pertama dia kata menentukan bentuk graf. Okey, bentuk graf tu sama ada, kamu tahu, kalau graf kuadratik dia bentuk dia U ke atas ataupun bentuk U ke bawah.
Okey, macam mana nak tahu bentuk U ke atas atau U ke bawah ni? Tengok kepada nilai A dia. Okey, tengok balik. Kita sentiasa merujuk kepada persamaan AS kuasa 2 tambah BS tambah C. Dalam bab 1 ni. Sama dengan sifar. So, nilai A tu kamu kena tahu. Okey, kalau U dia ke bawah, nilai A tu sama lebih besar daripada sifar. Kalau U dia ke bawah, nilai A dia ni lebih besar kan? So, dia sekejap. Lebih besar. Okay, nilai A dia lebih kecil daripada sifar. Okay, itu yang langkah pertama. Langkah yang kedua, dia kata pintasan Y. Pintasan Y ni bermakna dia punya nilai C, pintasan graf ni kan dia lalu pada paksi Y. Okey, kat mana nak tahu, macam mana nak tahu nilai dia? Okey, lihat kepada nilai C. Okey, rujuk nilai C. C tu maksudnya ni. Contoh kan S kuasa 2 tolak 9. Maksudnya C dia negatif 9. Jadi maknanya C ni pada paksi Y dia dah negatif 9. Itu maksudnya pintasan Y. Bermakna garis lengkung dia lalu dan memotong pada paksi Y. Ni paksi Y. Okey, yang ketiga pintasan X. Okey, mencari titik lah. Maksudnya pintasan X. Pintasan X, okey, maksudnya titik. Titik pada paksi X. Ni titik lah. Ni titik pada paksi X. Biasanya dapatkan 2 titik. Biasanya ambil 2 titik. Okey, macam mana nak dapat? Okey, tadi dah belajar pemfaktoran kan? Mencari nilai X tadi. X berapa? Nilai X berapa? Iaitu digunakan untuk melakarkan graf. Okey, itu kaedah dia. Okey, sekarang ni kita nak tengok lakaran graf tu satu persatu. Okey, kita tengok soalan A. Okey, sebenarnya kalau kamu dah ada kalkulator, dia dah membantu sangat dah untuk cari nilai X tu. Tak perlu guna cara manual tadi. Cara manual tu dia ambil masa. Okey, so sekarang ni kalau guna kalkulator kan, okey, maksudnya dia dalam kalkulator, dia akan tanya tau. Luar skrin tu dia akan tanya nilai A berapa, B berapa, nilai C berapa. Maksudnya nanti pelajar kena masukkan nilai tu berdasarkan persamaan. Sebab tu setiap persamaan ni pelajar kena bandingkan dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, macam yang A kan, nilai A ni kalau daripada persamaan S kuasa 2 tolak 9 tu, nilai A dia sama dengan 1. So, nilai B sama dengan, okey, dekat sini B dia tak ada. Dia tak ada persamaan, dia tak ada sebutan X kat sini. So, nilai B dia sifar. Nilai C dia negatif 9. Okey, so sekarang ni cikgu nak terangkan ni berdasarkan kalkulator. So, bila guna kalkulator, kamu masukkan nilai A tu 1, nilai B sifar, C tu negatif 9. Nanti automatik nanti keluar jawapan dekat kalkulator. Nilai X1 tu dia akan bagi 3. Nilai X2 tu akan dapat negatif 3. So, dekat sini nilai S1, S2 ni adalah pada paksi X tu. Ni nilai dia. Okey, lepas tu kan tadi cikgu kata kalau nilai A tu lebih besar daripada sifar, graf tu lengkung ke bawah. Okey, maknanya kalau lah kata cara mula-mula nak buat kan, kamu dah dapat nilai X. Okey, jadi kamu lukislah. Lukis paksi, ini paksi Y. Okey, paksi Y ni labelnya sebagai fx sebab ni adalah graf fungsi kuadratik. Okey, lepas tu buatlah paksi X. Dakar graf dulu. Carta kartesan dia. Okey, ini paksi X. Lepas tu nilai X dah tahu. 1 positif 3. Okey, biasa tengah-tengah letak sifar kan. 3, sini negatif 3. Dia sebab lakaran, tak perlulah letakkan 1, 2, 3. Hanya letakkan nombor dia punya nilai X saja.
So ini titik pada pada pasti X. Okey, lepas tu yang ketiga tu apa? Dia punya nilai C tu, pintasan dia. So pintasan dia negatif. Negatif dekat bawah lah. Nilai positif di atas bagi paksi Y. So negatif di bawah. Okay, so bila graf tu kita dah tahu dah. Graf ni bentuk U ke bawah. So maksudnya, okay, kamu lakarkan. Ni lakaran je. Lakaran saja. So dia akan beri bentuk U. So dia lalu pada paksi Y negatif 9. So dapatlah jawapan dia. Lepas tu B. Okay, B pun sama. Ulang langkah yang sama. Tentukan nilai A dia. Okay, B So A, B, C. Okay, daripada persamaan nilai dia tanda negatif kan. A maksudnya negatif 1. B negatif 2. C sama dengan kalau positif tak perlu tak positif. Dia 15. Okay, tekan kalkulator, masukkan nilai A, B, C. So nanti dia akan keluar nilai X1, nilai X2. So nilai X1 tu nanti dapat satu nilai positif 3, X2 tu nilai negatif 5. Okay, apa lagi ya cikgu nak kena cakap tadi? Okay, sekejap cikgu tengok ada apa-apa cikgu tertinggal tak? Okay, kita lakar graf kan? Kita lakar graf. Berapa ni? Sini 3, X1 3. Lepas tu sini negatif 5. Ini X, Fx. Lepas tu sini 15, nilai positif kan? Okay. Okay. Okay, sekarang ni kan dia macam ni. Kalau lengkung, ada setengah lengkung, dia betul-betul lalu pada paksi Y tau. Okay, kalau macam kes macam ni kan, okay, macam mana nak tahu dia punya keseimbangan keseimbangan graf tu. Okay, tapi sebenarnya tak perlu tahu sangat. Okay, so sekarang ni, nanti ya. Okay, sekadar buat graf macam okay, kalau kita sambungkan dia macam ni je. Kalau berdasarkan sambungan, okay, macam ni je. Sambungkan saja. Okay, titik ni tak perlu tahu pun tak apa. Tak perlu tahu pun tak apa. Okay, yang penting lakaran tu kita dah boleh buat. Okay, untuk C pula. Okay, untuk C, maksudnya okay, nilai X sama dengan 4, B sama dengan negatif 8, C sama dengan negatif 45. Okay, so bila tekan A, A, B, C, so nanti kalau tekan kalkulator, nilai X1 akan keluar negatif 5/2. Okay, nanti dia akan keluar perpuluhan. Kalau tak perpuluhan pun tak apa. Okay, jawapan dalam pecahan kan. Kalau negatif 5/2 ni berapa ni? Dia negatif 2.5 Kalau kalkulator bagi jawapan perpuluhan. So X2, 9/2 tu adalah nilai dia 4.5. So satu nilai positif, satu nilai negatif. So bila lakar, okay, sekarang ni A dia lebih besar daripada sifar kan. So graf dia bentuk U ke bawah. Okay, so negatif 45. Sebab pintas nilai C dia negatif 45. Okay, negatif 2.5. Satu lagi 4.5.
Okay, so bila lakar graf, okay, ini graf fx, ini graf ni pasti x. So dia akan kita sambungkanlah. Dapatlah bentuk lakaran graf dia macam ni. So inilah caranya kita nak lukis. Okay, sebenarnya dia tak susah, dia mudah aje. Okay, tengok ada lagi soalan tak bawah ni. Okay, ada 2 lagi soalan. Okay, cara yang sama juga. Tentukan nilai A. Ini nilai A, negatif 8, B, negatif 32, C ada 18. Bila tekan kalkulator, okay, ya, kita akan dapat nilai X. Okay, bila A, okay, sekarang ni, kita senaraikan. Kita senaraikan. A, negatif 8, B, negatif 32, C, 18. Bila A tu, negatif nilai dia kurang daripada sifar, jadi dia punya lengkung dia bentuk lengkung ke atas. Okay, nilai C dia maksudnya pada pintasan Y. Okay, nilainya 18. Okay, lepas tu bila tekan kalkulator, nilai X1 sama dengan 1/2. Satu lagi nilai X2 sama dengan negatif 9/2. Okay, so dapatlah benda paksi X dengan paksi Y, jadi dapatlah lakaran yang sebegini. Okay, yang E. E pula, A sama dengan negatif 4, B sama dengan 12, C sama dengan 27. Okay, bila tekan kalkulator, okay, dia akan bagi nilai X1, biasa nilai positif dulu, 9/2. Nilai X2 negatif 3/2. Okay, kalau perpuluhan dia akan jadi 4/5. Negatif 3/2 adalah negatif 1/5. Okay, jadi plotkan paksi X dan paksi Y. Okay, dan nilai C nya ialah 27. Okey, kalau ada yang tertanya kat cikgu kan macam okey, kalau kita nak lebih terperinci lagi sebenarnya kan. Okey, kita boleh cari titik ni yang ni. Ini apa ni? Ini adalah titik apa? Minimum atau maksimum. Okey, kalau graf dia lengkung ke bawah, ini adalah titik maksimum. Macam mana nak cari titik maksimum? Okey, macam mana cari titik maksimum? Pertama sekali, kena tentukan dia punya paksi simetri dia. Okey, paksi simetri maknanya di mana graf yang kita lukis tu, dia boleh membahagikan paksi tu, graf tu kepada 2 bahagian yang sama besar. 2 bahagian yang sama besar. Sebenarnya kalau pelajar cari, okey, dalam buku test dia tak tunjukkan, tapi kalau pelajar cari, kamu dapat lakarkan tu dengan lebih tepat lagi tau. Okey, cikgu kena tunjukkan contoh jugalah macam mana nak dapat jawapan dia. Okey, katakan sekarang ni cikgu ambil contoh yang atas lah. Okey, macam mana nak tentukan paksi simetri dia? Paksi simetri maknanya ni, garisan ni dia memotong tu pada nilai X tu berapa. Macam dekat dalam gambar ni kan, maknanya daripada titik maksimum ni nilai X dia. Nilai X ni adalah di mana garis tu, okey, garis tu boleh dia lalu pada paksi X ni dekat negatif 1. Dekat sini. Macam mana nak dapat? Okey, dia ada formula dia. Okay, untuk cari formula paksi simetri, okey, dalam buku teks ada. Di formula dia, okey, kamu kena rujuk buku teks. Okey, ni masa belajar awal-awal lagi tau. Sekejap cikgu tengok. Okey, muka surat 8. Okey, paksi simetri diwakilkan dengan nilai X. Okey, negatif B per 2A. Okey, maksudnya
Okey, persamaan dia berapa tadi kat atas ni? Sekejap Cikgu padam semualah, tak keliru. Sekejap Okey, cikgu nak fokus yang B tadi. Okey, ni kan macam dapat titik ni. Okey, formula dia, okey, dapatkan paksi simetri. Okey, dia punya wakil dia X Okey. Negatif B per 2A. Okey, dekat sini kita tengah tengoklah nilai B dia negatif 2. A dia 1. Okey, kalau kes macam ni, sekejap ya, B tu negatif. Kita cuba dulu kalau kita anggap ni maksudnya nilai tadi negatif, B-nya negatif 2 per 2, A-nya negatif 1. Okey, negatif 2 bahagi negatif 2 bahagi 2 positif kan, negatif jumpa negatif, tanda dia negatif, so negatif 1. Okey, maksudnya dia punya A dia dekat sini A dia adalah negatif 1. Okey, so maksudnya negatif 1 ni nilai dia. Dia dekat sini. Negatif 1. Okey, macam mana boleh dapat 16? Okey, nilai X ni ganti dalam persamaan ni. Untuk dapat nilai Y. Okey, maksudnya Fx sama dengan nilai X tu negatif 1 tolak 2 negatif 1, X ni 1 tambah 15. Negatif 1 kuasa 2, 1. Negatif dan negatif, positif 2 tambah 15. Dapat, kenapa dia dapat 16 15. Negatif positif kan? Oh, negatif, ada negatif dekat luar. Okey, dapat 17. Dapat 16. Okey, so maksudnya bila kita buat lengkung, maknanya titik, dia punya titik maksimum, titik maksimum dia ialah negatif 1, 16. Okey, sebab tu bila graf ni bila kita lukis, dia akan lalu dekat nilai C tu, pintasan Y tu, nilai C tu 15 dan kita akan dapat titik maksimum dia sebagai panduan puncak kepada lengkung itu. Ini puncak dia. Titik ni merupakan puncak bagi setiap lengkung tu. Guna kaedah ni. Cari paksi simetri, nilai X, lepas tu ganti dalam persamaan untuk dapat nilai Y. So, itu cara nak dapatkan titik minimum dengan maksimum. Okey, soalan nombor 12 ni nanti cikgu akan hantar dekat dalam grup Okey, yang penting cikgu nak bincangkan yang perkara yang di atas tadi. Okey, jadi kan cikgu harap minggu ni kita dapat selesaikan dah bab 1. Minggu depan cikgu kena masuk bab 2 Okey, jadi cikgu rasa cikgu dah cuba sampaikan yang terbaik supaya kamu dapat faham. Jadi cikgu harap kita dapat teruskan pengajaran lagi pada minggu depan. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih dapat join kelas cikgu hari ni. So, kita akan jumpa lagi pada minggu depan.